Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam Tirmizi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi duha ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Sepatutnya ustazah pagi ni, tapi dah jadi ustaz pula dah. Jadi ustazah tak dapat datang, tapi kita tetap teruskan pengajian. Jadi kebetulan tadi saya kuliah subuh sini, jadi mereka minta sambung lajak sampai ke duha ni lah, untuk isi masa kita, supaya kita terus istiqamah dalam pengajian. Walaupun guru kita tak dapat hadir, tetap kita isikan masa kita dengan pengajian. Moga-moga dengan kesungguhan kita itu Allah mengampunkan segala dosa kita dan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, dan seterusnya menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi bahagian muslimat yang menjayakan program kuliah duha ni, yang secara mingguan ke bulanan sini? Mingguan. Alhamdulillah. Dan kepada semualah ahli jawatan kuasanya yang terlibat, yang sama-sama turut membantu, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, dan juga yang saya amat sanjungi golongan asatizah, sekiranya ada para ustazah yang ada di hadapan saya, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ibu-ibu, muslimat-muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tadi imam masjid dia suruh saya bawa kitab Syama'il Muhammadiyah pagi ni. Kebetulan kitab tu ada dalam kereta. Jadi pagi ni saya baca kitab ni, boleh? Baik, saya ambil hadis yang ketujuh daripada kitab ni. Kitab ni, kitab Syama'il Muhammadiyah ni, kitab tentang Nabi. Syama'il tu maknanya akhlak ataupun sikap, ataupun ciri kepribadian. Muhammadiyah, Nabi kita lah Muhammad. Jadi Syama'il Muhammadiyah artinya akhlak indah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Saya biasa baca kitab ni di tempat lain lah, di sebelah Perak Tengah, di Langkap. Jadi saya ambil
hadis yang ketujuh kerana hadis dia merangkumi makna yang hampir sama dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ini kita baca kat bahagian tentang sifat kepribadiannya Rasulullah, bentuk fizikal Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, tapi ulama dia tulis ciri-cirinya supaya sedikit sebanyak kita dapat menggambarkan, walaupun mungkin gambaran yang kita fikirkan tu tak setepat yang ada pada tubuh badan Rasulullah sendiri, tapi sekurang-kurangnya sedikitlah yang dapat kita memahaminya, supaya sedikit sebanyak menimbulkan rasa kecintaan kita pada baginda Nabi SAW. Sebab ni semua kaum ibu, kita kena meletakkan kecintaan pada Nabi ni lebih daripada yang lain-lain, selepas daripada Allah. Termasuk ayah mak kita, termasuk suami juga. Sebab dalam hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga akulah orang yang paling engkau cintai, min waladihi, daripada ibu bapamu, wa waladihi, daripada anak-anakmu, wan nasi ajmain, dan dari manusia seluruhnya. Jadi kita kena letakkan kecintaan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, lebih daripada segala-galanya, selepas daripada kecintaan kita kepada Allah. Cumanya macam mana nak pupuk? Sebut cinta memang boleh cakap, saya cinta Nabi, saya sayang Nabi, saya suka Nabi. Tapi kadang-kadang hanya di bibir, tetapi tidak di hati. Jadi untuk pupuknya, iaitu dengan mempelajari akan kepribadiannya Rasulullah. Dalam kitab ni hadisnya banyak, hampir kat 500 kot, saya tak silap saya. Tapi inilah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Lagipun saya bahagian ganti je. Kalau ikutkan nak lebih memahami, dia kena khatam kitab Syama'il ni, lagilah dia akan jelas. Saya pernah mengaji kitab ni dengan Ustaz Yusaini, Perlis Matin, Mahat Tafiz Imam Nawawi. Jadi masa guru saya mengajar tu, kadang-kadang sampai menitis air mata tanpa kita sedar. Kita tak perasan, rupanya dah basah kitab, kerana terbayang atau teringatkan Rasulullah yang padahal kita tak pernah jumpa pun dia, tak pernah nampak dia, tapi dengan kisah dia pun kita dah terasa di hati. Apatah lagi kalau kita berhadapan dengan dia terang-terang, kan? Sehingga kan kasih tu terbawa-bawa sampai ke tidur. Sampai balik ke rumah tu, saya peluk kitab Syama'il Muhammadiyah ni, seumpamakan seolah-olah nak memeluknya batang tubuh Rasulullah SAW. Jadi ini kesan. Tapi bila perkara ni tak dipupuk kepada masyarakat kita, lebih-lebih lagi golongan generasi muda, maka sebab tu hari ni ada anak-anak muda Islam yang beragama Islam tak kenal Nabi, dan tak ada rasa sayang dan kasih pun pada Nabi. Sebab apa? Sebab benda ni tak diajar. Malah dia lebih sayang golongan artis, lebih sayang golongan pemain bola dan sebagainya. Golongan Korea sampai menjerit menangis nak peluk artis Korea. Pakai tudung tu peluk artis Korea. Kalau yang pakai tudung pun macam tu, yang tak pakai tudung lagi dahsyat. Ini kesan bila dilambakkan dengan hiburan dunia, akhirnya umat Islam hari ini lebih mengenali sosok tubuh orang-orang dunia, tetapi tak mengenali orang yang nak menyelamatkan dia nanti di hari akhirat, iaitu Rasulullah SAW. Itu sebagai mukaddimah dululah. Boleh tak? Saya bacakan hadisnya, nanti baru kita huraikan satu-satu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Sayyidina Ali bin Abi Talib bercerita mengenai sifat Rasulullah. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mummaghiti wala bil qasiri al mutaraddid wa kana rab'atan minal qaumi wa lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabiti kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami. Kita baca sikit dulu yang tu. Artinya,
Wala bil mukalsami wa kana fil wajhi tadwir. Artinya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiti. Arti dia, Rasulullah tidak terlalu tinggi. Rasulullah tidak terlalu tinggi. Dalam kenyataan ini syarah dia pula, saya baca. Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Ashmu'i berkata dalam menjelaskan karakter fizik Rasulullah SAW, Al-Mumaghiti itu artinya mengandung pengertian Az-Zahid Sulan, yakni maknanya tinggi. Jadi bila sebut tidak terlalu tinggi, itu maksudnya Nabi tu tinggi, cuma tak terlalu tinggi. Nabi tu tinggi tapi tak terlalu tinggi. Kerana kalau terlalu tinggi pun jadi tak elok. Badan Nabi ni elok. Kalau terlampau tinggi sampai ke tiang tu pun, palang tu pun sangkut kepala. Nak bawa kereta pun tak lepas kepala kot bumbung, kena keluar kot tingkap kepala. Jadi nampak buruk gak. Walaupun orang kata orang tinggi ni cantik kan, kemahlah badan dia, tapi terlampau tinggi pun buruk juga. Jadi Nabi tak begitu. Nabi tidak terlalu tinggi, tapi Nabi tinggi. Kemudian dia kata lagi, wala bil qasiril mutaraddid. Artinya dan tidak juga terlalu rendah. Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Tinggi sangat tak, rendah pun tidak. Rendah tak elok lah rendah ni. Rendah orang panggil ketot, pendek kan. Nabi tak gitu. Nabi tak terlampau tinggi dan tak terlampau rendah. Dah tu tengah-tengah. Dan kenapa Allah jadikan begitu? Kerana hikmah dia, kata ulama, khairul umuri awsatiha. Yang sebaik-baik urusan itu awsatiha. Awsatiha artinya pertengahan. Maknanya tak terlampau tinggi dan terlampau rendah, tapi tengah-tengah, itu yang terbaik. Bukan setakat jasadnya Nabi, tapi apa-apa saja perbuatan kita buat, yang terbaik ialah pertengahan. Contohlah dalam kehidupan, jangan terlalu kaya dan jangan juga terlalu miskin. Yang elok tengah-tengah, sederhana. Sebab apa? Sebab kalau terlampau kaya, susah agak hidup. Nak tidur pun tak lena. Nak lena macam mana? Baru nak lelak, bunyi anjing kat luar. Selak kain lansir tengok, takut orang nak masuk rumah dia. Kan? Sebab orang kaya, duit banyak. Dia pun baru nak lelak balik. Lelak-lelak pula, baru nak masuk ke mimpi, tiba-tiba alarm kereta pula bunyi. Bangun pula, tengok di celah lansir. Takut kereta dia pula orang ambil. Dan kereta mahal, Velfire kan. Lepas tu kereta orang mahal ni, kadang-kadang nak masuk kampung pun payah. Dia takut cala kereta. Semua benda dia takut. Takut kereta cala, takut tayar pecah, takut macam-macam takut. Kalau banyak sangat takut, tenang kot mana hati? Betul tak? Bila kita takut sana, takut sini, takut sana, tenang tak hati ni? Jadi tu terlampau kaya payah tak? Terlampau tinggi jawatan, takut orang cantas, takut orang terjatuh. Masalah tak tu? Kan? Tapi kalau terlalu miskin, lagi payah. Nak makan pun tak ada duit. Susah juga hidup. Jadi merana tak? Kan? Tu belakang ada telur masin, nak beli telur masin pun tak ada duit. Ada contoh. Sambil promote. Ada mak. Jadi payah hidup terlampau miskin, payah terlampau kaya pun payah. Jadi yang elok tengah-tengah. Sederhana sudah. Itu yang sebaiknya. Sama juga dalam soal dunia dan akhirat pun begitu juga. Terlampau kuat ibadat tak boleh tak? Nabi larang. Kan? Ada sahabat dia kata dia nak puasa, tak buka-buka. Nabi kata mana boleh? Kan? Nabi kata, aku Nabi, aku berpuasa dan aku berbuka. Kan? Aku juga bekerja, aku juga beribadat. Nabi kerja juga, bukan Nabi tak ada kerja. Ada mana tahu orang ni mulut jahat, dia kata Nabi ni penganggur.
Penganggur tu dia, bukan Nabi. Kan? Kata mana pula Nabi? Kan Nabi berniaga sampai ke bumi Syam. Kan? Maknanya ada kerjaya, bukan tak ada kerjaya. Ada kerjaya. Dan dalam urusan agama pun Nabi beribadat. Jadi kalau kita ibadat sembahyang saja sampai tak nak pergi cari duit, tak boleh juga. Tu tak ikut Nabi tu. Kan? Akhirat, terlampau akhirat sangat tak boleh. Terlampau dunia sangat lagi tak boleh. Lepas tu kita baca dalam suratul Fatihah ayat yang ke-7. Dia ada kait tu, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat ke-6 kita baca benda, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Cuma persoalannya, jalan yang lurus tu jalan macam mana? Jalan apa? Ayat yang ke-7 menjawab, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Nikmat apa? Dua, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maknanya dua-dua pun ada, dua-dua ambil. Yang tak mau, ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Yang tu tak mau. Ghairil maghdub, bukan jalan maghdub. Waladdallin, bukan jalan dolin. Siapa maghdub, siapa dolin? Maghdub asal katanya ghadaba, ghadbun. Ghadbun artinya marah. Maghdub yang kena marah, yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Ad-dallin asal kataan dollun. Dollun artinya sesat. Ad-dallin golongan-golongan yang sesat. Siapa golongan sesat? Nasrani, Kristian. Jadi tak nak ikut jalan Yahudi, tak nak ikut jalan Kristian. Sebab apa? Sebab Yahudi terlampau dunia, Nasrani terlampau akhirat. Yang nak ikut Islam, Islam macam mana? Dunia pun ada, akhirat pun ada. Yahudi terlampau dunia. Sebab tu kalau kita tengok kecanggihan teknologi yang kita kecapi hari ni, kebanyakannya ciptaan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang cipta. Israel ni, telefon-telefon kita ni canggih-canggih ni, orang Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi yang cipta. Memang Allah jadikan Bani Israel ni satu kaum yang memang dia bijak pada kepala otak dia tu. Lepas tu dia pandai buat. Kan? Memang dia begitu. Sebab dia fokus dunia. Dunia. Teknologi kita banyaknya dunia. Tapi akhirat dia tak mau pula. Dia sibuk dengan dunia je. Ni orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi mana dia buat kerja dakwah? Ada ke orang Yahudi buat kerja dakwah? Mana dia pergi sebarkan agama dia dekat tempat lain? Dia duduk kelompok dekat Israel tu je. Kahwin pun kahwin dengan orang dia je. Dia tak sebarkan agama. Maknanya dia tak buat kerja akhirat. Dia buat kerja dunia je. Sibuk pulun dunia. Kan? Sampai dia nak conquer dunia sekarang ni. Pada Yahudi ni, negara pun tak ada, tak diiktiraf, tapi dia nak conquer dunia. Walaupun dia tak dapat negara, dia tak ada tanah, tapi memang dia dah kuasai dunia pun. Sebab kebanyakan barang kita semuanya barang Yahudi. Itu cara dia menghalusi kita. Itu namanya Yahudi terlampau mementingkan dunia. Kalau kita sibuk sangat dunia sampai tak hirau akhirat, adik-beradik Yahudi nama dia. Tu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadi kaum itu. Menyerupai Yahudi, jadi Yahudi. Jadi jangan sibuk dunia sangat. Sikit-sikit sudah. Yang kedua, Nasrani ad-dallin, sesat. Sesat ni Nasrani. Nasrani ni Kristian lah. Orang Kristian pula terlampau sibuk sangat akhirat. Dunia pula tak mau. Sampai ke tak mau dunia, paderi dia kira macam tok imam dia lah dekat gereja tu. Sampai tak nak nikah. La ilaha illallah. Tok imam kita sibuk nak nikah lagi. Bukan sini lah. Dia sampai tak nak nikah langsung. Bodoh. Itu kata. Entah tak? Sebab apa? Sibuk sangat. Konon-konon dia kata kahwin-kahwin ni dunia. Oh tak mau dia. Dia punya sister macam tu juga. Sister dia yang geng-geng perempuan tu pula, yang dalam gereja tu. Kan? Terlampau tak nak nikah. Akhirnya buat maksiat cara lain pula. Tu jadi ke lain. Jadi dia terlampau akhirat sangat pula. Terlampau akhirat. Sampaikan mereka ni golongan gereja memisahkan diri dengan golongan kerajaan pentadbiran. Sebab tu di Amerika ke mana ke luar negara tu, gereja, kerajaan dia tak campur. Akhirnya gereja buat hal dia, kerajaan buat hal dia. Sedangkan Islam tak ajar itu. Mana boleh urusan masjid, kerajaan. Macam tu habislah. Sebab tu dia ada saling kaitan, pentadbiran dan pengurusan agama.
Kalau pengurusan agama tidak terlibat dalam pentadbiran, maka pentadbiran tidak akan mengikut corak agama. Itu yang jadi. Mana boleh dipisahkan. Itu cara kita Islam. Tapi cara Nasrani begitu. Sampai tak nak kahwin lah, tak nak apalah semua. Sibuk je dia dengan dia punya. Kemudian dia kuat buat kerja dakwah. Orang Nasrani ni membalik Kristian. Habis rata kampung, rata ceruk, semua dia masuk. Lepas tu kita tengok sejarah negara kita tanah Melayu ni. Asal dulu mana dia penjajah datang. Betul tak? Masa tu zaman tok nenek moyang kita yang dulu, zaman tu belum lagi Islam. Melayu ni dulu asalnya bukan Islam. Melayu dulu agama apa? Hindu. Jangan marah sangat Hindu tu. Dulu kita itu nenek moyang kita dulu. Kan? Hindu dulu banyak kuil-kuil. Kan? Jadi apa nama? Sebab tu kadang-kadang adat-adat Melayu hari ni ada keserupaan dengan adat-adat Hindu. Sebab dia terbawa-bawa. Jadi masa tu tak ada siapa jajah negara kita ni, tanah Melayu ni, tak ada. Semua buat tak peduli. Sebab apa nak pedulinya? Sebab memang kafir dah waktu tu. Kemudian datang orang Arab daripada Yaman. Sebab tu kalau kita untuk makluman kita bersama, pakaian yang dipakai hari ni kebanyakannya pakaian yang mengikut pakaian orang Yaman. Antaranya kain sarung, kain plekat. Kain plekat tu pakaian orang Yaman, orang Arab, namanya izar dalam bahasa Arab. Sampai ke tanah Melayu ni kita pakai. Sebab apa? Sebab Arab Yaman yang datang sini menyebarkan dakwah Islam. Dalam buku sejarah bohong. Anak-anak kita mengaji sekolah dulu pun salah banyak. Dia kata saudagar Arab datang tanah Melayu sebab nak jual minyak wangi. Aku jadahnya jauhnya jual minyak wangi. Sampai ke sini nak jual minyak wangi. Bukan sebab nak jual minyak wangi. Mereka bukan saudagar. Mereka ulama datang sini untuk sebarkan Islam atas amanat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang suruh. Kan? Rasulullah suruh sebarkan agama ni sampailah akhirnya sampai ke satu tempat yang pelik. Negara kita ni, Asia Tenggara ni antara tempat yang pelik dalam dunia. Pelik tak pelik, Allah beri rezeki begitu banyak. Betul tak? Allah bagi rezeki laut, darat, udara, macam-macam ada. Kita tengok laut kita, macam-macam jenis ikan ada. Laut tempat lain tak banyak macam kita. Kita ikan air tawar, ikan air masin, sungai, macam-macam jenis-jenis ikan berlambak-lambak. Kan? Atas darat pula macam-macam jenis buah, sampai tak tanam pun tumbuh. Kata guru kami, makan buah rambutan telan dengan biji-biji, dia kata. Tapi yang kecil jangan besar sangkut mati situ ni. Kan? Yang kecil tu telan dengan biji-biji sekali. Bila datang sakit perut, pergi cari celah-celah mana semak, melepas situ. Tapi jangan buat sungguh, ni cerita je. Nampak? Mungkin melepas itu, tengok lepas 5 tahun naik pucuk. Betul tak? Naik pucuk. Padahal bukan kita baja dia, naik pucuk. Orang panggil pokok rambutan taik namanya. Jadi pokok dia. Nak ceritanya tanah subur Allah bagi. Tak tanam pun tumbuh, nu lalang. Kita biar mau naik. Tanah tempat lain tandus, tak boleh nak buat apa. Dah tanam elok-elok pun tak jadi enggak. Kita tanam jadi. Sampai ke tahap tanam pokok kurma pun jadi. Ada yang berbuah pun ada. Padahal ikutkan pokok kurma ni layak di tempat sana. Kan? Sampai sini ni tanam pokok apa pun jadi. Bunga roh jadi tu Cameron. Padahal bunga roh ni belah-belah barat. Sini pun jadi. Hebat. Lepas tu kita tengok lagi kehebatan orang Melayu. Muka Melayu ni semua bangsa dalam dunia ni ada pada dia. Betul tak? Kita tengok muka kawan-kawan kita kan. Ada muka macam muka ala-ala muka Cina, ada. Ala-ala muka Hindustan, ada India. Kan? Muka Bangla pun ada. muka orang putih pun ada. Muka Mak Saleh, macam-macam. Muka Afrika pun ada. Semua muka ada. Satu lagi, dialek orang Melayu, dia boleh tiru semua jenis bahasa. Cakap Tamil boleh, cakap Cina boleh sebiji. Yang lagi pelik, dia boleh cakap Arab tu sebiji macam orang Arab. Bangsa lain tak boleh. Cina, negara Cina walaupun mendahului menerima Islam berbanding kita, tapi dia punya azan masih lagi pelat logat Cina dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu.
Kita azan sebiji macam Syekh Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebiji. Kan? Sampai Arab pun, oh yo, macam Arab. Tu hebat orang Melayu. Tu. Tak bangga lagi jadi orang Melayu. Ini ada hati nak jadi orang putih. Dan Melayu lah. Rambut elok-elok hitam pergi buat perang. Yang peliknya, orang putih sana rambut dia blond, kekuning-kuningan, kening pun blond sebab sekali. Kan? Kita Melayu ditukar. Rambut blond, kening hitam. Macam beruk. Ada mak, tak payah tukar lah. Kan? Allah bagi elok dah. Sebab ni, dalam hadis ni, rambut Nabi berwarna hitam. Tu kita dah mendapat sunnah Nabi. Walaupun kita tak minta, rambut Nabi hitam color dia. Jadi kita pun rambut hitam, sama dengan Nabi lah. Tak payah nak ubah-ubah dah. Tu. Apa jauh cerita Melayu tadi saya ni suka kona. Tu payah tu. Baik. Cerita tadi tu. Jangan lebih, jangan kurang, tengah-tengah. Itu yang terbaik. Buat apa buat orang tadi, Yahudi dan Nasrani tadi. Jangan dunia sangat, jangan akhirat sangat. Habis macam mana nak buat, Ustaz? Ni saya bagi contoh-contoh kiasan. Ada dua contoh. Contoh yang pertama, kita nak ambil Quran tak sampai. Ada tiga contoh. Kita buat satu dulu. Nak ambil Quran tak sampai sebab orang bubuh Quran ni atas rak tinggi. Kita nak ambil tak sampai, terjengkit-jengkit, lompat-lompat pun tak sampai juga. Habis macam mana nak buat? Kita pun pandang kanan, pandang kiri, nampak ada kursi plastik macam tu lah. Kita pun ambil kursi, dapat dekat rak tu, kita panjat atas kursi, ambil Quran. Begitulah aturan dunia dan akhirat. Kursi tu dunia, Quran tu akhirat. Kita nak ambil akhirat tak sampai sebab akhirat tu tinggi, jauh. Habis macam mana nak buat? Pijak dunia untuk capai akhirat. Tadi pijak kursi untuk ambil Quran. Pijak dunia ni. Masuk pijak dunia, guna sehabis-habis dunia ni. Habis duit pun tak apa, demi untuk akhirat, untuk pahala kita kat sana. Ini guna kereta sayang. Nak bawa pergi masjid pun sayang. Ada ustaz. Pondok kami di Batu Hampar tu. Kalau bila-bila lalu situ, singgahlah. Pondok kami ni ke dalam hutan. Ni tak apa, tepi jalan. Ni dia dalam hutan, masuk dalam. Jalan kecil pula. Jalan pula, lori sawit duk selalu lalu. Bayang bila lori sawit lalu, jalan pecah-pecah, lubang. Panggil satu orang ustaz penceramah terkenal. Kalau sebut nama semua kenal, jadi tak payah sebutlah nama dia. Jadi nak panggil dia, jemput ceramah di pondok kami. Lah asyik muka kami je mengajar, boring juga pelajar tu. Panggil kat ustaz luar. Panggil dia datang. Tiba-tiba dah dekat maghrib dah. Kuliah tu maghrib. Tak sampai lagi, tak nampak batang hidung dia. Telefon, ustaz kat mana dah? Ana sampai dah ni. Tak nampak ustaz kat mana? Tak, ana ada kat jalan luar ni. Kenapa ustaz tak masuk? Tak boleh masuk. Nanti alignment lari. Alignment lari, la ilaha illallah. Alignment lari, pergilah kedai tayar balik, repair betul kan, tak ada masalah. Ini demi akhirat ni, nak mengajar agama, apa salahnya? Jalan lubang sikit takkan berkira sangat. Ni ustaz tu, apatah lagi kita yang tak start lagi. Ada pening lah. Kali saya kata, tak apalah ustaz, kuliah batal ustaz. Batal dia kata. Batal lah, dan ustaz tak nak masuk. Nampak? Dia nak suruh kami pergi ambil ada. Tak ada kerja nak pergi ambil, masuk je lah. Berkira bak dunia ni. Jadi kita guna sehabis mungkin dunia kita. Biar hancur barang kita pun tak apa, demi akhirat. Jangan sayangkan dunia, lah kali akhirat pun tak ada apa-apa. Sayangkan sangat duit, tabung mana tabung? Dah lalu belum? Belum lalu. Dia lalu tabung. Tu tabung. Jangan sayangkan sangat duit, lah kali akhirat tak ada apa-apa. Amal kita nak buat, pahala mana? Tapi bukanlah suruh habiskan terus. Sekejap lagi menung pula depan gate masjid ni. Duit dah habis dah ni ustaz. Janganlah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dandan sampai tabung. Letak ni lah, nanti makcik tu pah-pah ni. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Serta mereka, ini bukan tiket kuliah. Jangan rasa terpaksa pula. Nak bagi, tak nak bagi pun tak apa. Kalau bagi murah rezeki, tak bagi kedekut pahit tu je. Gurau lah, jangan marah. Allah kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Serta mereka membelanjakan sebahagian, bukan banyak, sebahagian. Bagi sikit tak apa dah, sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Ingat, rezeki kita ada hari ni pun bukan kita punya, Allah yang bagi.
Kan? Kita punya mana ada. Nak tahu apa kita punya, tengok masa kita lahir, apa kita ada. Siapa sini masa keluar perut mak dia pakai baju dengan tudung siap? Tak ada seorang. Keluar bogel kita semua. Tak payah kata kita Sultan Agong keluar bogel. Padahal kan duk istana tu kaya raya, dak keluar perut mak kosong, selai benang pun tak melekat di kulit. Itulah asal usul kita. Dan balik pun macam tu juga. Mati esok, jangan esok lah, cepat sangat mati, nanti mati. Mati nanti, nak masuk dalam tanah, mana ada apa-apa kain. Nak cuma dilapik dengan kain kapan. Kalau ikutkan asal, semua kena cabut. Nak cuma nak jaga maruah, maka ditutup, dibalut dengan kain kapan. Orang lelaki 3, orang perempuan 5. Itu pun sekadar nak tutup muruahnya saja, maruah dia. Kan? Tapi apa-apa lain tak boleh. Walaupun masa hidup kat dunia manager pakai tali leher, mati tak boleh pakai tali leher. Ya mahal mana pun harga dia. Kan? Tu nak cerita dia. Jadi nak berimbang dunia dan akhirat. Tu contoh yang pertama tadi. Pijak dunia dan ambil akhirat, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, memandu kereta. Kan? Memandu kereta. Akhirat ni dia di hadapan kita. Sebab akhirat ni depan kita. Kita nak kita bergerak hidup ni nak menuju ke alam akhirat nanti. Jadi akhirat di depan. Dunia di belakang. Segala yang benda kita dah berlaku dulu kita kecil-kecil, kisah-kisah silam kita, itu semua dunia kita, itu dah ditinggalkan ke belakang. Jadi begitu juga bila kita memandu kereta, kita banyak pandang depan ke banyak pandang belakang? Kalau banyak pandang belakang, cepatlah masuk dalam tanah. Tengok belakang, tengok depan, lori balak ke depan, mana boleh. Jadi tengok depan, dah tengok belakang, kena tengok tak? Kena kat tengok, jangan tak tengok langsung. Jadi tengoknya, kata guru kami, keling-keling. Keling-keling tu maksudnya tengok sikit-sikit. Begitulah. Tengok akhirat, tapi dunia bukan langsung tak tengok. Tengok juga, tapi tengok sikit-sikit sudahlah. Meniaga lah. Tapi jangan fokus kat meniaga sampai langsung. Tak pergi semayang, tak pergi dengar kuliah, habis sibuk. Ni musim-musim nak dekat Ramadan, nak dekat raya dah ni. Tempahan kuih raya banyak ni. Sibuk ke kuih raya, mana pergi semayang tarawihnya, mana pergi masjidnya, apa semua tak ada. Sebab apa? Sebab memandang ke belakang banyak sangat. Jadi memandang depan yang banyak. Dah pandang belakang, kena pandang tak? Sekali-sekala. Sikit-sikit pandang juga. Sebab tu orang buat kenderaan ni, kereta ni, cermin depan besar, cermin belakang kecil je. Nak menunjukkan yang tu pandang banyak, yang ni pandang sikit. Tiba-tiba dia pandang yang tu. Tengok-tengok depan, KO tu. Jadi begitu hidup kita. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, air minum. Satu orang anak murid dia jumpa tok guru dia. Tok guru, macam mana saya nak mengimbangkan dunia dan akhirat saya? Dia kata. Tok guru kata, meh datang rumahku. Dia datang rumah. Tok guru dia bubuh gula sepenuh cawan gula tu. Lepas tu tuang air panas kacau. Jadi air apa? Air gula. Tu kata tok guru tu, minum. Dalam hati dia kata, tok guru nak bagi aku mampus ke apa? Air gula saja. Tapi dah tok guru suruh dia minum, tapi tak minum habis lah, minum sikit. Tuan, pekat sangat. Dia kata tak boleh tok guru, manis sangat. Baik, tak apa. Tok guru letak cawan tepi. Ambil cawan yang kedua. Kali ni pula tok guru ni bubuh kopi sepenuh cawan. Sekopi-kopinya cawan. Tuang air panas kacau. Minum pula. Ni langsung tak ada gula pula. Dia kata, tadi nak bagi aku mati lah, ni nak bagi aku apa pula ni? Kan? Minum lah. Minum pahit sepahit-pahitnya. Tak boleh pergi, letak tepi. Kemudian tok guru ambil cawan yang ketiga, dia bubuh kopi sikit, gula sikit, bubuh air, kacau. Yang ni kata dia, yang ni baru boleh minum. Dia pun minum sedap. Tak manis sangat, tak pahit sangat. Begitulah hidup, dia kata. Kalau mu sibuk dengan dunia sangat, dia macam gula tadi. Memang hidup kamu tengok kaya raya, rumah besar, kereta banyak apa semua, tapi terlampau manis. Akhirnya kamu akan jadi rosak. Orang yang minum terlampau manis, kena apa? Kencing manis. Nampak? Kencing manis. Belum kencing lagi, semut kejar dah dia.
Terlampau manis sangat. Jadi hidup terlampau banyak mewah sangat, hati akan jadi rosak. Kalau kena kencing manis tak apa lagi, penyakit jasad je. Tapi kalau kena penyakit hati, mulalah memandang rendah orang lain, rasa dia bagus, rasa dia hebat, hati jadi rosak, sombong, takabur semua ada dalam tu. Jadi rosak habis hati. Kan? Dia akan merosakkan hati bila hidup terlampau mewah. Terlampau keduniaan sangat. Kalau terlampau akhirat sangat, macam kopi tadi. Kopi sepenuh-penuh kopi, tak ada langsung gula, pahit pula. Hidup tu straight sangat agama, habis semua benda tak boleh. Dan bila nak sikit nak berhibur pun tak boleh. Dia kata, tak boleh gelak. Gelak ni tak baik. Kita kena sedih. Jenuh sedih aja. Nampak hidup dia jadi apa hidup? Kan? Tak boleh juga. Sebab Nabi pun ada ketawanya. Dan dalam riwayat hadis, pernah Nabi ketawa sehingga kelihatan giginya. Maknanya gelak besar. Cuma taklah tak senonoh sangat tu, ha-ha gitu, tak ada. Cuma adalah Nabi maknanya Nabi pun ada berjenaka, ada ketawa. Bukanlah maksud hidup Nabi tu straight sangat sedih ke apa tak. Ni banyak orang salah faham. Sama juga dengan setengah orang, dia salah faham Nabi ni sifatnya lembut sentiasa. Tak, ada masa Nabi lembut, ada masa Nabi tegas dan keras. Sehingga kan dalam hadis sebut, Nabi bila baca khutbah merah matanya. Kenapa merah mata? Sebab tak cukup tidur ke apa? Tak, sebab garang, tegas. Jadi pada tempat tegas kena tegas, pada tempat lembut kena lembut. Bukan lembut sentiasa, bukan tegas sentiasa. Tadilah khairul umuri awsatiha, ambil pertengahan. Jangan garang sangat, jangan lembut sangat. Ni terlampau garang. Nampak? Sampai suami pun kena beratur dengan anak. Baris. Suami. Takut suami dengan bini. Garang. Kan? Ada. Terlampau garang pun tak boleh kak. Kan? Terlampau lembut sangat, lembik. Ya bang. Habis dia kenakan kita pula. Tak boleh juga. Jadi tengah-tengah lah. Masa kena tegas, masa kena lembut. Dengan anak begitu juga. Kan? Samalah. Jadi antara pelajaran yang kita ambil, khairul umuri awsatiha, jalan terbaik ialah jalan tengah. Kan? Dunia dan akhirat begitulah. Sebab tu Allah buat kehidupan Nabi ni pada jasadnya sendiri pun pertengahan, tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Boleh setakat ni? Boleh? Kena balik dah? Sikit lagi lah. Wa kana rab'atan minal qaum. Kemudian katanya lagi, beliau bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Nampak? Beliau bertubuh sederhana, sempurna daripada kalangan kaumnya. Dan Nabi ni tadi kita sebut tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Tapi bila Nabi bersebelahan dengan siapa-siapa pun, Nabi akan nampak lebih tinggi daripada orang lain. Tika mana pun. Dan Nabi diri sebelah orang ni, akan nampak Nabi lebih tinggi. Kan? Diri orang ni nampak Nabi lebih tinggi. Begitu. Supaya Nabi sentiasa nampak tinggi daripada orang lain. Dia kata, macam mana kan Ustaz? Badan Nabi boleh naik turun ke? Tak, mukjizat. Macam mana? Wallahu a'lam. Pelik, tak payah pelik lah nama mukjizat. Tu Nabi bukan YB. YB je pelik. Nabi tak payah pelik lah, Nabi. Macam cerita Isra' Mi'raj, nak pelik apanya naik ke langit? Nabi. Yang pelik kalau kita pergi balik-balik ni, kata semalam aku pergi Masjid Al-Aqsa, malam tadi, siang ni balik lah pagi ni. Kita kata memang mabuk ketum dah ni kan. Tu kita pelik. Nabi tak payah pelik. Sebab Nabi kekasih Allah. Nabi ke wali ke? Kalau wali sungguh, iyalah tak pelik lah. Wali ni Allah lipat bumi. Tahu lipat bumi? Bumi ni macam lipat je ada ni. Dia nak pergi sana, sup sampai. Pejam mata, pejam, celik-alik sampai dah. Ada orang macam tu, wali-wali Allah. Duduk rumah dia, dia pejam, buka mata depan Kaabah. Kita cuba buat, pejam, buka, pejam, depan ni kak. Ada ustaz lagi ni kata. Kan? Sebab kita bukan wali, kita kuali. Kemudian lagi kata Nabi dalam hadis ni, walam yakun bil ja'dil qatati. Maknanya, dan rambut Nabi itu tidaklah bil ja'dil qatat, artinya tidak terlalu kerinting, bergulung-gulung. Rambut Nabi bukan macam Maggie, pusing-pusing rambutnya, tidak. Dan juga wala bis sabit, artinya tidak juga terlalu lurus kaku, bukan straight macam teknik rebonding tu.
Bukan juga. Habis tengah-tengah. Rambutnya sedikit berikal. Kita panggil ikal apa? Ikal mayang. Tu. Rambut berikal, berombak. Dan tak terlampau pusing-pusing, tak terlampau lurus, tapi berombak. Lawa rambut Nabi. Tu. Boleh tengok dekat YouTube ada. Tulis itu rambut Nabi atau rambut Rasulullah. Ada Pak Syekh Arab tu dia bawa keluar. Kan? Dan dengar ceritanya lah dari sampai menyampai. Saya tak pernah tengok sendiri, tapi orang kata rambut Nabi ni bila dipotong tengah kan jadi pendek, maka rambut tu dia akan tumbuh, dia akan jadi panjang macam asal balik. Sebab apa? Sebab rambut Nabi hidup. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi rambutnya tetap hidup. Dan jasad Nabi pun memang masih lagi orang cakap apa, elok. Andai kata kita pergi korek bawah Masjid Nabawi tu, pergi kat makam Nabi tu, korek-korek, akan jumpa wajah Nabi macam masa Nabi hidup. Maknanya tak terusik oleh zaman, tak terusik oleh ulat, tak ada. Kalau takdir katalah, contoh kita korek, jangan korek pula. Kan? Contoh kata, sebenarnya jasad Nabi kekal. Jasad Nabi kekal. Jasad para syuhada kekal. Jasad ulama pun kekal. Orang yang mengajar Quran, jasadnya tak diusik. Tak diusik apa oleh ulat. Ulat pun segan nak usik. Kata ini ulama ni, ni ustazah ni, dulu dia hidup, dulu dia mengajar orang Quran. Jangan usik jasad ni. Ini bukan sakat ni, lawan pula Quran. Belum masuk ulat tunggu dah. Cepat ni kata. Aku nak gigit ni dia kata. Kan? Jangan lawan. Wala bisabit kana ja'dan rajilan. Melainkan ikal beralun, dia kata. Walam yakun bil mutahham, dan badannya tidak gemuk. Perutnya tak buncit. Itu kan Nabi tu, kalau perut buncit tu YB. No, YB banyak perut buncit. Nabi tak ada. Bukan sakat Nabi kita Muhammad, semua para Nabi dan semua para Rasul, badan mereka tu cantik. Tidak gemuk, tidak kuru keding, tidak buncit, tak ada. Badannya badan yang paling lawa. Kita biasa dengar Nabi Yusuf alaihissalam, muka dia kacak kan, handsome, sehingga orang nak potong buah terpotong jari jemari. Dalam riwayat yang lain katanya Sayyidatina Aisyah, kalau Nabi Yusuf itu orang terpotong jari, kalau Nabi Muhammad orang bukan terpotong jari, terpotong hatinya, jantungnya. Kerana begitu cantiknya, lawanya, paras wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita hebat. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Kelebihan-kelebihan Nabi-Nabi dulu semua ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sebab dia penghulu segala Nabi dan segala Rasul. Nabi Muhammad ni cantik tak cantik tak payah kata kita. Saidina Abu Bakar lelaki juga pun terlampau merindui wajahnya Nabi. Baru balik daripada semayang kat masjid dengan Nabi, kat Masjid Nabawi, Nabi jadi imam, Abu Bakar semayang belakang. Habis-habis semayang pakat baliklah masing-masing ke rumah. Saidina Abu Bakar munda mandi kat rumah dia, kulu kile. Anak ni tanya, ayah kenapa nampak resah? Katanya Saidina Abu Bakar, aku rindu kat Rasulullah. Katanya anak ni, ayah pergilah rumah Rasulullah kalau ayah rindu. Baiklah, dia pun keluar. Keluar tu bertempur pula bertembung dengan sahabat yang lain. Sahabat tanya, Abu Bakar, kamu nak ke mana? Katanya, aku nak jumpa Nabi sebab aku rindu nak tengok wajah Nabi. Kata sahabat ni, kan baru tadi kamu semayang dengan dia di masjid. Ya, tapi ni sesaat berjauhan terlampau rindu hati ni. Tu Saidina Abu Bakar pergi rumah Nabi, bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi buka pintu. Waalaikumsalam. Ya Abu Bakar, ada apa? Tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku cuma nak melihat wajahmu. Allah, hebatnya Nabi. Ada. Kita orang bagi salam, Waalaikumsalam. Dah aku ni hang lagi datang. Nak menyampah dah tengok. Nak wajah Nabi orang suka. Lawa. Waktu ada gak yang tanya, kalau betul wajah Nabi lawa, kenapa Abu Jahal Abu Lahab tak ikut? Nak ikut macam mana, hati busuk. Orang ni kalau hati dia kotor, nampak yang baik pun dikata jahat. Tapi orang yang hati dia bersih, orang jahat pun dia kata baik. Apatah lagi orang yang baik. Itu. Dan Abu Jahal Abu Lahab hati kotor, busuk.
Dia tengok Nabi, bukan dia tak tahu. Dulu-dulu sebelum Nabi dilantik jadi Nabi pun dipanggil Al-Amin. Betul tak? Kita baca kan sirah. Nabi digelar Al-Amin. Sampaikan orang kata mereka kenal Muhammad lebih kenal daripada anak sendiri. Maknanya baiknya Nabi Muhammad ni satu kampung semua suka. Kan? Tapi bila Nabi bawa kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ramai yang lawan. Termasuk pakciknya sendiri. Kan? Abu Lahab tu bukan orang lain, pakcik Nabi. Nama dia Abdul Uzza. Nama timang-timangan dia Abu Lahab. Kan? Nama betul dia Abdul Uzza. Pakcik Nabi, pak saudara Nabi, lawan anak saudara sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab hati kotor. Kita gitu tak? Bila hati kita kotor, tengok ustaz ke, tengok siapa ulama ke, tengok tu imam ke apa pun, dia kata pandai cakap macam dia bagus sangat. Ada jenis macam tu. Ada. Sebab apa? Hati kotor. Nasihat tak lut. Kita bagi nasihat tak makan saman. Kan? Jadi jangan sampai hati kita kotor. Nakal-nakal kita pun jangan sampai hati kotor. Kalau hati dah kotor payah dah. Orang nak tegur pun tak boleh. Orang nak sihat pun tak boleh. Dia lawan balik. Sebab hati dah mula kotor. Dipanggil hati mati. Hati mati dia bukan ada perasaan. Ada satu orang pakcik ni, dia jatuh motor. Jatuh motor, handle tu hempak, body motor tu hempak atas tangan dia. Hempak-hempak, jadi darah membeku kat dalam. Jadi macam kematu gitu darah. Dia tanya kawan-kawan, macam mana nak buat ni? Kawan-kawan pun kata gini ambil batu tungku tu, hang panaskan, batu hang tuam. Nanti lama-lama pecah lah. Darah beku tu dia pecah. Jadi eloklah balik. Kawan tu pesan suruh tuam. Apa makna tuam? Letak, angkat, letak, angkat. Dia ni jenis balok liat. Balik rumah dia panggil bini, jauh. Ni kawan kata ni buat batu ni, panaskan jap batu. Bini tak apa, panaskan. Bini solehah, panas. Bang siap dah bang. Bini balut dengan kain siap. Ana bang siap. Letak atas tangan. Dia pun letak atas tangan. Kawan pesan tu suruh tuam. Tuam ni letak angkat, letak angkat. Dia letak terus. Lepas tu tidur pula tu. Tiba-tiba dalam tidur bau hangit. Benda bau ni kata. Jangan masak apa dapur ni tak tutup api ni. Bau hangit ni. Tak ada masak apa bang kata. Lah tengok daging dia terbakar. Hangit. Orang kata kenapa dia tak rasa? Sebab daging mati. Orang gitu gak. Orang yang hati mati tak terasa. Cakaplah macam mana pun, tak semayang ni, masuk api ni, neraka ni, jangan buat main ni. Dia jawab balik, api aku tuang air padam api tu. Ada. Ada jenis jawab gitu. Kita cakap gini dia lawan gini, cakap gini lawan dia. Dia tak rasa apa. Tak terasa apa sebab hati sudah mati. Jangan sampai hati mati. Dia tengok ikan. Ikan duduk dalam air, laut masin. Tapi ikan tak jadi masin. Kenapa? Tapi bila ikan tu mati, kita buh garam, jemur, jadi ikan masin. Kenapa masih dia hidup dekat dalam laut tak jadi masin? Padahal air laut tu masin keliling tu. Sebab apa? Sebab ikan hidup walaupun kelilingnya masin, masin tak boleh masuk pada dia. Tapi bila ikan itu mati, sedikit masin je boleh masuk dah dalam badan dia. Begitu juga orang yang hati dia hidup, walaupun hidup dikelilingi dengan orang yang buat maksiat apa, tapi hati dia tetap istiqamah pada agama Allah. Tapi bila hati mati, baru seorang je kawan kata tak payah pergi kuliah duha tu, ustazah akan datang. Kata, tak pergi dah. Dah contoh. Dia kata, jadi habis mudah terpedaya atau mudah terikut, mudah terpengaruh. Jadi jangan macam tu. Baik, jadi Nabi tidak badannya gemuk. Tidaklah maknanya perut buncit ke. Maksudnya sini, tidaklah badan Nabi tu jelek ataupun buruk. Daripada mudanya sampailah ke akhir hayatnya. Kita ya bahagian muda ya lawa. Lama-lama 3-4 orang dah cucu. Dah tu kita, sebab itu kan Nabi. Tak apalah kan. Wala bil mukalthami wa kana fil wajhi tadwir. Bentuk wajahnya Nabi itu tidak bulat tetapi bujur telur. Maknanya rangka kepala ni. Bentuk kepala ni bukan bulat montel gitu dah, tapi bujur. Orang yang muka dia bujur kan cantik, dagu pula tajam, gitu. Hidung mancung, Rasulullah. Kulit dia
merah ke putih ke merah-merahan kulitnya Nabi. Putih tapi ada merah-merah sikit. Cantik Nabi. Kan? Moga-moga kita ni Allah rezekikan dapat mimpi bertemu Nabi. Kan? Macam mana nak tahu Ustaz dalam mimpi tu Nabi? Dia ngaku dia Nabi. Tanya, mana anta? Tak pandai cakap Arab, cakap Melayu tak apa. Siapa ni? Dia tanya. Nabi akan jawab, ana Rasulullah. Sayalah Rasulullah. Kalau dia mengaku tu Rasulullah, tu memang Rasulullah. Sebab dalam mimpi tak ada siapa boleh menyerupai Nabi ataupun nak mengaku-ngaku Nabi. Dalam mimpi tak boleh. Kalau betul dalam mimpi tu dia mengaku dia Nabi, ya. Tapi tengok enggak lah, kalau perut buncit bukan Nabi. Nabi mana ada perut buncit ni? Sebab tu kita belajar ni. Tengok lawa kan. Sahabat saya seorang ada, dia dapat mimpi Nabi. Tapi dia kata dia tak dapat tengok wajah. Tapi dia tahu Nabi diri sebelah dia. Kan? Dan bila tanya dia kata ana Rasulullah, Nabi. Tapi bila dia nak angkat kepala nak tengok wajah, kepala ni macam tertahan, tak boleh tengok, tak boleh tengok. Tapi Nabi keluarkan kayu sugi, Nabi sugi mulut dia. Hari ni dia petah berkata-kata dalam penyampaian ceramah dia. Mungkin berkat daripada mimpi disugikan Nabi. Ada. Kita doa lah. Ada pelajar, dia tanya tok guru dia, macam mana kami nak mimpi jumpa Nabi? Kami sangat rindulah nak bersama Nabi, nak tengok Nabi. Kan? Katanya guru dia, kamu datang rumah aku malam ni, aku ajar cara macam mana. Dia pun datang, 3 orang pelajar tu datang jumpa tok guru dia pada malam tu. Tok guru dia bagi makan. Dia kata tok guru dia, okey apa-apa kita makan dululah. Kan? Bagi makan. Tapi yang peliknya, tok guru dia bagi makan tapi tak bagi air. Minum tak ada, makan saja. Makan pula makanan yang kuat garam, masin. Makanlah, 3 pelajar ni pun makan. Habis makan, sembang punya sembang, mengantuk. Sekali tidur. Minum tak ada ni, tak minum. Tidur. 3 tidur. Katanya tok guru, tak payah kamu balik, kamu tidur rumah aku dah lah, kata tok guru. Jadi 3 tidur rumah tok guru. Esok pagi bangun sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, tok guru tanya, kamu mimpi apa semalam? Tanya pelajar dia yang pertama. Pelajar dia kata, saya mimpi saya lemah dekat air laut. Dia kata, jatuh kapal, air penuh. Dia kata, oh mimpi tu. Lepas tu tanya pelajar kedua lah, yang kamu mimpi apa? Saya mimpi jatuh daripada air terjun dekat sungai, penuh air. Dia kata, mimpi pelajar kedua. Tanya pelajar ketiga, dah kamu? Saya mimpi banjir rumah saya, penuh air. Dia kata. Nah, kemudian kata tok guru, mimpi kamu 3 orang lain-lain. Seorang di laut, seorang di sungai, seorang banjir. Tapi apa persamaan ketiga-tiga kamu? Pelajar dia yang dalam cerita tu ke? Pelajar tu pun jawab, air tok guru. Dia kata, yang sama antara kami 3 orang ni, air. Kata tok guru, kenapa kamu tidur lain-lain, bantalnya lain-lain, tapi kenapa sama air ketiga-tiganya? Pelajar tu pun pelik. Kenapa? Kata tok guru, sebab kamu sebelum tidur terlampau berhajat nak air. Sebab masa kamu sebelum tidur tadi, kamu makan masin. Jadi kamu, lidah ni, diri kamu ni nak sangat air, tapi kamu terus tidur. Maka dia terbawa-bawa nak air tu ke dalam mimpi, sehinggalah kamu mimpi air. Jadi dia kata itulah pelajarannya. Kalau kamu nak mimpi Rasulullah, kamu kena didik diri kamu ni terlampau nak sangat Rasulullah. Akhirnya terlampau nak tu akan terbawa-bawa di dalam mimpi. Dan insya-Allah Allah kurniakan dapat bertemu Rasulullah di dalam tidur kita, insya-Allah. Amin. Kan? Baik. Itu dia. Kemudiannya, boleh lagi ke? Boleh. Saya macam tak boleh ni. Sikit lagi lah. Abyadu musyrabun, kulitnya putih kemerah-merahan. Tadilah saya sebut dah. Ada ajul ainain, matanya hitam pekat. Aduh, tak payah ubahlah boh contact lens color biru lah. Ini boh sebelah hijau, sebelah merah. Muafakat dia kata. Bukan. Mata kita hitam lah, orang Melayu kan. Mata Nabi pun hitam. Kan untung dah tu, dia dapat sunnah Nabi. Tak payah ubah-ubah lah. Kan? Elok dah tu, lawa dah. Mata hitam, pekat. Bulu matanya lentik. Bulu mata Nabi lentik. Memang orang yang lawa, bulu mata dia lentik. Kan? Ada ahdabul ashfar, tulang sendinya gagah. Ni, tulang sendi Nabi, badan Nabi ni bidang. Maknanya dadanya lebar, sasa.
Orang yang badannya tegak, bahunya tak jatuh. Sebab Nabi memang kuat. Masa perang Ahzab, tahu perang Ahzab? Bukan perang Ahzab, perang parit Khandak. Nak buat keliling tu, lepas tu ada satu batu ni besar. Panggil habislah jago-jago tentera Islam, panglima, ketut takluk. Saidina Ali buat pun baru retak sikit. Saidina Ali ni badan dia kuat, sasa. Lah kali minta siapa? Minta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketuk sekali, tum je. Tu kuat Nabi kita. Pernah ada satu orang, dia cabarnya Nabi wrestling. Kan? Dia cabar Nabi ajak berwrestling, gusti. Namanya Rukanah. Kan? Nabi tak nak lah, takkan nak wrestling pula Nabi, kan? Tapi dia kata gini. Dia kata kalau aku kalah, aku masuk Islam. Jadi masa tu Nabi terima. Sebab apa Nabi terima? Sebab kata dia kalau dia kalah, dia masuk Islam. Jadi Nabi masuk wrestling tu sebab nak bagi dia masuk Islam. Jadi buat kerana Islam. Bukan buat kerana apa, buat kerana Islam. Jadi lawan lah. Lawan-lawan, round pertama sekejap je dia tumbang. Nabi tak jatuh, dia jatuh. Padahal Rukanah tu badan besar, dia jago, champion lah. Dekat Mekah tu dua orang yang paling hebat gusti, Rukanah dengan Saidina Umar. Ni yang paling orang cakap apa, selalu bersaing dua ni lah, nombor satu, kan? Paling jago sekali. Tiba Rukanah lawan Nabi, jatuh Rukanah. Orang pun pelik tengok. Rukanah tak mati, dia bangun balik, dia kata okey, round kedua. Lawan lagi, jatuh lagi dia. Naik round ketiga, dia kata tak mati dah. Kalau ni last, dia kata kalau aku kalah lagi, memang aku masuk Islam. Akhirnya kali ketiga dia jatuh juga. Akhirnya dia masuk Islam. Tu hebat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada. Tu badannya bidang. Jalilul musyashi wal katadi. Badannya, bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut. Maksudnya bukan tak ada bulu langsung, ada bulu tapi bukan bulu yang jenis serabut. Dan kemudian dada Nabi ada bulu kat sini sampailah ke pusat. Tapi bulu lawa, jangan bayang bulu yang pelik-pelik tu, kan? Bukan bulu sabut itu, bulu elok lurus je. Lawa. Orang lelaki kalau dada dia berbulu, itu maknanya nampak smart lah. Tapi orang Melayu kita jarang ada. Selalunya belah-belah Pakistan sana ada. Tu. Kemudiannya dia kata tetapi beliau mempunyai bulu lebat yang memanjang dari dada sampai pusat. Dada sampai ke pusat. Last sekali. Dah nak habis dah, jangan risau. Shashnul kaffaini wal qadamaini. Shashnu artinya tebal, kaffaini telapak tangan, qadamaini telapak kaki. Telapak tangan Nabi tebal, telapak kaki Nabi pun tebal. Maksud tebal kata ulama bukan kasar, tapi kejap. Kejap, tahu kejap? Maksudnya contoh ni kan, pegang susah nak lepas sebab tebal. Bila tebal, dia punya pegangan dia tu kuat, tangan tu. Sebab tu kalau time-time muda okey lagi lah, tebal lagi. Tapi kalau orang dah koi berusia, tangan ni dah mula kasar sikit kan, dia dah tak tebal sangat. Sebab tu kadang-kadang pegang mudah terlepas. Kadang pegang tangga jatuh, pegang cawan jatuh. Lepas tu kalau kita ada mak-mak kita ke ayah kita yang dah tua, janganlah marah kalau dia terlepas cawan ke apa. Sebab memang dah licin, dia pegangan dia tu dah tak kuat, sebab dah tak tebal, kan? Kita pun satu hari nanti macam tu juga. Suatu siapa yang buat kepada mak ayah dia, itulah yang dia akan dapat balik. Kalau dia buat elok, anak dia pun layan elok. Kalau dia buat kasar, anak dia akan layan kasar. Ingat tak iklan Petronas ke apa? Dia makan, lepas tu ayah dia bagi jatuh pinggan. Lah kali dia tukar pinggan ayah dia pakai pinggan besi. Lepas tu duduk bawah tu dengan kucing. Wajar punya anak, kan? Lepas tu lah kali anak dia balas balik. Anak kecil lagi, anak dia pun letak meja kat luar, letak mangkuk. Ayah dia datang tegur, "Mai apa ni? Nanti adik dengan kakak makan kat dalam, ayah makan kat sini ya." Padam muka. Iklan tu bermakna tu, kan? Tu. Baik, dan telapak kaki pun tebal. Telapak kaki tebal maknanya berdiri tu kukuh. Tak mudah, tak lembik lah, tak mudah jatuh. Sebab tu masa Nabi lawan dengan Rukanah tu, Nabi tak tumbang, kan? Sehingga kan kata setengah ulama, kalau macam kita pijak atas kain, kan, batu orang tarik kain, kita jatuh kan. Kalau Nabi pijak, tarik, tak jatuh. Kerana kuatnya kaki Nabi dan kuatnya tangan Nabi. Itu Allah jadikan seperfect manusia.
sesempurna manusia, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, udahlah tu ya. Gini-gini dah mata dah lah tu. Nah, jadi cukup lah tu. Nah, yang itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ni. Moga-moga kalau tak banyak pun sedikit pun jadilah. Dapatlah sedikit kefahaman siapa Nabi yang kita sanjung ini, bagaimana orangnya. Kurang-kurangnya terasa di hati Allah, indahnya Nabi kita, cantiknya dia. Moga-moga Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan bertemu di dunia, Allah izinkan bertemu di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi macam biasa kat belakang tu, tu ada macam-macam menimbun tinggi pula tu, disusunnya. Jadi tadi nak sampai sini ni, sebab kami duduk di Beruas tu, Batu Ampar, slow jalan sebab berat. Jadi pastikan kami balik ni laju. Bagi ringan sikit. Jadi bakat-bakatlah membeli sambil menderma. Tak pasal pun, saja je membeli sambil niat menderma untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.